اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang hadirin hadirat, pada tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, insan terpilih, hamba-hamba yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah, hamba-hamba yang masih mendapat perhatian daripada Allah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya kita diberi taufik oleh Allah dapat kita mensyukuri nikmat sihat, nikmat waktu dan sebagainya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah seperti mana biasa, jaga niat kita, betulkan niat kita, belajar kerana Allah, baiki hati kita, qasad niat kita, jaga adab zahir maupun batin. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita keberkahan dan manfaat ilmu. Barang siapa yang memuliakan majlis ilmu, menjaga adab dan akhlaknya, maka mereka lah yang mendapat keuntungan. Mereka akan memperolehi segala kelebihan yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang menuntut ilmu. Jadi di antara niat yang mesti ada dalam hati kita dalam majlis ilmu, pertamanya kerana menjunjung perintah Allah, kerana menuntut ilmu ini, khususnya menuntut ilmu fardu ain ini, hukumnya wajib di atas setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf. Yang kedua, niat kita yang mesti ada dalam hati waktu menuntut ilmu ialah moga Allah menunjukkan segala kelemahan-kelemahan zahir dan batin, kesilapan zahir dan batin, kemaksiatan zahir dan batin kita, agar dapat kita ketemu ataupun temui dan berusaha memperbetulkan diri kita, memperbetulkan hati kita, mempercantikkan akhlak kita yang zahir dan yang batin. Kata ulama, itulah yang dimaksudkan dengan bertariqah. Makna hatinya berjalan kepada Allah, hatinya berjalan kepada Allah dengan sifat-sifat yang wajib. Makna ibadat hati, hatinya bersih, hatinya baik, hatinya bersangka baik, hatinya ikhlas, hatinya tawadhu, hatinya tawakal, hatinya harap dengan Allah, merasa syukur dipilih oleh Allah menjadi penuntut ilmu. Abaikan insan-insan yang tidak berakhlak, abaikan insan-insan yang tidak berakhlak. Dengan kita doakan agar mereka diberi taufik oleh Allah menjadi orang yang lebih baik daripada kita, supaya kita dapat mengambil manfaat daripada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuang sifat takabur dalam diri kita ataupun ujub di dalam diri kita. Selagi ada di dalam hati kita sifat yang dibenci oleh Allah, contohnya takabur dan ujub, kita akan terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak berakhlak yang lain. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, bimbingan zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kita sebagai hamba-Nya yang diredai,
insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambungan kitab Minhajul Abidin, muka surat berapa? Ha? 169. Lain 181 169. 169. Cuba tengok perenggan berapa? Ha? 108 awak. Dan ketiga, cerita makan. 168. Kalau kitab saya 168. Tajuk besar dia Faslul Khamisu fil Batni wa Hifdhihi. Tajuk besarnya Faslul Khamis fil Batni wa Hifdhihi. Bermula fasal yang kelima pada menyatakan kebinasaan perut, yakni kebinasaan yang datang daripada perut maksudnya. Kebinasaan perut maknanya kebinasaan yang datang, yang terbit daripada perut. Di perut kita ni boleh bawa binasa. Tak kira perut besar ke perut kecil ke, tak peduli, dia boleh bawa binasa. Dan memeliharakan dia, memelihara perut, jaga perut. Macam mana cara nak jaga perut? Ni dalam bab ni lah. Jadi kitab saya 168. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di kitab boleh tengok dengan baik-baik, patut catat-catat. Hadirkan hati kita sekali. Jangan zahirnya saja duduk dalam kuliah, tapi hatinya duk fikir tentang benda-benda lain. Jangan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui keadaan, kelakuan hati kita. Sama seperti kita dalam solat tu, nak solat pun hadir hati, dalam kuliah pun kena hadir hati. Kalau tak nanti zahir sahaja, hatinya fikir yang lain-lain. Lebih-lebih lagi sewaktu kita melakukan taat, hati kita memikirkan untuk buat maksiat. Wal'iyadzabillah min zalik. Itu lagi jahat adab kita. Kata ulama sangat besar dosanya apabila kita sedang buat ibadat, zahirnya buat ibadat, tapi dalam waktu tu hati kita bercadang memikirkan untuk membuat maksiat. Na'udzubillah. Minta Allah jauhkan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Sambil-sambil kita semayang ada niat nak buat khianat dengan orang. Sambil-sambil solat tapi hati niat nak buat khianat dengan orang. Sambil-sambil solat kita ada niat nak dengki dengan seorang. Sambil-sambil kita bersolawat, sambil-sambil kita bertahlil, sambil-sambil kita berzikir, berwirid, hati kita ada niat nak buat benda yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillah. Dalam majlis ilmu kita ada niat nak menyakitkan hati orang, ada niat nak menyakitkan hati kawan-kawan kita, sahabat sesama pengajian kita, maka kena jauhkan benda ni. Jauhkan. Jangan ada. Minta tolong dengan Allah sungguh-sungguh supaya Allah jaga zahir dan batin kita, khususnya sewaktu kita sedang buat ibadat. Kalau kita nak redha Allah, kenalah buat macam tu. Bab undang-undangnya gitu. Undang-undang ibadahnya begitu. Dia tak boleh satu ke kanan, satu ke kiri. Zahirnya buat taat, batinnya buat maksiat. Dia tak boleh.
Zahirnya buat taat sembahyang, tapi hatinya sedang buat maksiat. Sambil-sambil sembahyang, sambil-sambil kita bersangka jahat dengan orang lain. Itu zahirnya sedang buat taat, batinnya sedang buat maksiat. Zahirnya berlakon taat kepada Allah, padahal hatinya sedang menderhakai Allah. Na'udzubillah. Itu sangat-sangat jahat adab kita dengan Allah. Sama-sama kita jaga, insya-Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk kita menahan diri daripada membuat benda yang dibenci oleh Allah, dan tidak ada keupayaan untuk kita melakukan ketaatan melainkan dengan belas ihsan pertolongan Allah. Kalau hati kita ada sifat baik, jangan sombong pula. Kalau hati kita ada sifat terpuji, jangan sombong pula. Kena ingat itu anugerah Allah. Jangan pandang hebat pula, wah aku ni ikhlas. Jangan. Maknanya dalam taat tu sendiri ada lagi dia punya permainan dia. Dalam taat tu sendiri ada permainan dia lagi. Aku ikhlas ni. Aku ikhlas ni. Jadi kita bangga dengan ikhlas kita. Padahal siapa yang menolong kita mendapatkan hati ataupun niat yang ikhlas tadi? Allah. Kalau kita taubat, kita merasakan, oh hebatnya aku banyak taubat. Siapa yang memberi taufik supaya kita bertaubat? Allah. Hebatnya aku boleh ingat Allah. Hebatnya aku boleh hadir hati. Hebatnya aku boleh hadir hati dalam sembahyang terhadap Allah. Maknanya di situ ada lagi. Maknanya kita terkena lagi perangkap-perangkap. Sebab tu dia kata maksiat hati tu halus. Maksiat hati tu halus sangat-sangat. Halus sangat-sangat. Imam Ghazali kata apa maksiat hati? Imam Ghazali kata maksiat hati ni perkara yang seni, lagi pula tersembunyi. Seni lagi pula sembunyi. Cukup dengan seni tu pun kita tak boleh nampak dah. Boleh tak kita nak tengok benda-benda seni, benda-benda halus? Boleh tengok? Tak boleh. Tak sembunyi pun tak boleh tengok dah. Apatah lagi seni, lagi itu hati. Itu hati. Maksiat hati, akhlak buruk dalam hati. Seni lagi tersembunyi. Perangkap nafsu syaitan ni seni lagi tersembunyi. Sebab tu yang hanya nampak benda-benda seni yang tersembunyi tadi dengan kurniaan Allah, iaitu di kalangan para orang-orang soleh, alim ulama yang halus ilmu pengetahuannya. Yang halus pengetahuan ilmunya, dia nampak benda yang sembunyi, benda yang halus lagi sembunyi tadi dapat dilihat oleh orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup guru kita tu, sebab tu tutup guru kita selalu marah kita, nasihat kita, padahal pada kita tak ada salah pun yang kita buat. Pada kita tak ada salah benda yang kita buat, tapi kena marah juga. Rupanya dia jumpa benda yang seni lagi sembunyi tadi, kita tak nampak. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah, tidak adalah seseorang hamba apabila Allah jemput dia duduk dalam majlis ilmu, melainkan Allah nak jadikan dia orang baik. Melainkan Allah nak jadikan dia orang baik. Sahabat-sahabat, teman-teman rahimakumullah, kalau seandainya Allah tidak kehendak nak menjadikan kita orang yang baik, yang dekat dengan Allah, dari dulu lagi Allah takkan memilih saya dan kalian semua duduk dalam majlis ilmu. Kalau Allah tidak kehendak nak menjadikan hamba-Nya orang baik, daripada dulu Allah akan sisihkan kita daripada menjadi tetamu Allah. Jadi betulkan, jaga niat kita betul-betul belajar ni. Memang banyak halangan, banyak cabaran. Imam Ghazali kata banyak halangan, banyak cabaran, banyak hasutan, banyak perangkap
banyak macam-macam. Sebab tu taat patuh dengan guru tu penting. Sebab guru dia lebih memahami. Guru yang betul-betul lah, bukan saya. Saya ni berlakon-lakon je, tayar spare je. Nanti jumpa sampai kedai, tukar tayar baru ori. Ni on the way nak cari tayar betul, on the way nak pergi cari tayar original, pakailah tayar spare part ni dulu. Nanti mudah-mudahan Allah temukan kalian dengan guru yang sebenar-benarnya, yang alim, yang warak, yang bersih zahir batin, insya-Allah. Amin. Tapi buat sementara ni kita gunalah tayar spare ni dulu. Sementara nak sampai kedai beli tayar baru. InsyaAllah. Baik, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Dan ketiga, daripada 10 kebinasaan yang dibawa oleh perut. Jadi yang membinasakan, yang mendatangkan kebinasaan pada kita, asbab perut tu ada berapa? 10. Ada 10 kebinasaan yang dibawa oleh perut. Bukan satu, bukan dua, 10 kebinasaan. Mana kalau kita tak pelihara perut kita, tak jaga perut kita, 10 kebinasaan ni akan kita perolehi. Wal'iyadzabillah min zalik. Kita dah sampai yang ke 3. Sebelum tu kita ulang balik secara ringkas lah. Yang pertama apa dulu? Kebinasaan yang dibawa oleh perut tadi. Bawanya banyak makan itu mengkeraskan hati. Itu kebinasaan yang pertama. Kebinasaan yang pertama dengan sebab banyak makan yang halal. Banyak makan yang halal, bukan banyak makan yang haram. Banyak makan yang haram itu lebih-lebih lagi dahsyatlah kesan kebinasaan dia. Ini banyak makan yang haram. Apa maksud banyak makan yang halal? Makan lebih daripada qadar untuk beribadat. Makan lebih daripada qadar untuk menghasilkan tenaga nak buat ibadat. Contoh kalau macam saya, padan sepinggan, saya makan 5 pinggan. Padahal sepinggan cukup dah untuk mendatangkan tenaga sebagai asbab, tapi saya makan sampai 5 pinggan. Itu namanya makan lebih daripada qadar untuk buat ibadat. Kalau kita sentiasa melazimi perbuatan yang macam tu, kebinasaan yang kita akan dapat, kata ulama, keras hati. Keras hati macam batu. Maka nur, cahaya petunjuk Allah, ilmu manfaat tak boleh masuk dalam hati yang keras. Ini di antara punca kenapa kita tak dapat manfaat ilmu, ataupun kita tak boleh terima ilmu yang baik. Sedangkan hidayah tu sampai dah, tapi tak masuk ke dalam hati, kerana hati kita keras. Punca keras hati antaranya banyak makan. Jadi bagi kita, bagi hamba yang takut, yang risau, yang bimbang, tidak menyerap masuk ilmu di dalam hatinya, maka hendaklah dia berusaha melembutkan hati dia. Hendaklah dia berusaha melembutkan hatinya, agar setiap hidayah, petunjuk-petunjuk yang datang daripada Allah itu masuk ke dalam qalbu, masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam qalbu, masuk dalam hati. Itu di antara punca. Ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bagi tahu kita. Jadi bertindaklah bila kita dah tahu. Kalau kita nak benda baik, nak ilmu yang bermanfaat, bertindaklah. Maknanya jangan dibiarkan hati kita tu keras. Kena usaha. Kena usaha lembutkan hati. Usaha lembutkan hati. Macam mana cara dia? Bukan suruh rendam dalam air supaya dia jadi kembang, bukan. Lembutkan hati ni ikhlas hadir dalam majlis ilmu. Selalu hadirkan diri dalam majlis ilmu,
khususnya ilmu yang membicarakan tentang hati. Ni ilmu yang sedang kita ngaji ni lah, ilmu tasawuf. Ni kaedah macam mana nak lembutkan hati kita yang keras, supaya setiap apa saja hidayah yang datang daripada Allah terus masuk ke dalam qalbu kita, terus masuk ke dalam hati kita, dan memberi kesan yang baik pada diri kita. Kerana selagi ilmu itu tidak tembus, tak masuk ke dalam hati, kita tak akan dapat kebaikan, kita tak akan dapat faedah daripada dia. Dia tak akan ada kesan pada diri kita, sebab dia tak masuk ke dalam hati. Bahkan Nabi SAW dah bersabda, hati kita ni pemerintah, hati kita ni raja. Jadi kita kena usaha jadikan raja dalam tubuh kita ni raja yang soleh, raja yang baik, raja yang bertakwa, raja yang takut kepada Allah, supaya raja dalam tubuh kita ni mengarahkan rakyat dia, iaitu anggota kita luar ni, membuat benda-benda yang dikasihi oleh Allah. Itu peranan raja kan. Raja kan dia memerintah. Kalau rajanya jahat, takkan rajanya nak memerintah buat benda baik, betul tak? Kalau raja kita maksiat, ahli maksiat, dah tentu dia akan mengajak rakyatnya melakukan maksiat. Sebab itu perlu kita berusaha memperbaiki keadaan raja yang ada di dalam tubuh kita, yang memerintah, yang mentadbir sekalian anggota kita. Telinga kita diperintah oleh raja yang namanya hati, mata kita diperintah oleh raja yang namanya hati, lidah kita, jari jemari kita, kaki tangan kita, farad kemaluan kita, perut kita, semuanya itu diperintah oleh raja yang ada dalam hati kita tadi. Jadi kena usaha sungguh-sungguh. Kata Imam Ghazali, nak memperbaiki hati ni perlukan kesungguhan yang sangat-sangat jitu. Maksudnya, kalau kita nak memiliki hati yang baik, tak boleh usaha main-main. Bimbang nanti umur kita habis, tak sempat nak baiki. Sebab urusan nak baiki hati lebih payah daripada nak baiki lidah, lebih payah nak baiki mata. Hati ni paling payah sekali nak baiki. Maknanya kenakan kesungguhan yang betul-betul, azam yang betul-betul, cekal yang betul-betul. Kalau semangat kita lemah, lesu, longlai, putus asa, hati kita tak akan jadi baik sampai bila-bila, sampai mati, na'udzubillah. Nanti mati membawa hati yang tidak baik menghadap Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita semua. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kenalah elakkan makan berlebihan. Sesekali boleh kot, kalau kita ni lah. Kalau kata orang-orang yang betul-betul beramal ni, sekali pun tak boleh. Dia orang jaga, orang yang tahu bahaya, sekali pun dia tak nak buat. Macam kita ni, iman kita ni nipis. Rasa sekali apa salah tapi pada mereka dah tak bagi can. Tu dia orang tak bagi can. Sebab nafsu ni dia jenis bagi betis nak apa? Dia bagi betis nak apa? Mula-mula try makan banyak, sekali lepas tu rasa macam seronok, nak 2 kali lah. Nanti jadi dah kerah. Tu nafsu dia macam tu. Jadi orang yang betul-betul jaga hati, dia sekali pun dia tak bagi pula. Sebab dia dah tahu dah perangai nafsu ni bagi betis nak apa, dia takkan cukup. Jadi usahalah makan dengan sedikit. Maksudnya walaupun halal, kena catu juga makanan kita itu. Jangan makan berlebihan, kerana kebinasaan yang dibawa oleh banyak makan tadi mengkeraskan hati, yang mana bila hati kita keras, dia akan memberi kesan yang tak baik pada ibadat. Sedangkan ibadat tu tujuan utama kita dihidupkan oleh Allah. Ibadat tu tujuan utama kita dihidupkan oleh Allah. Tiba-tiba tak boleh beribadat waktu hidup, asbab daripada masalah hati yang keras tadi. Macam mana kita nak dapat mengambil pelajaran daripada nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat guru, seandainya benda-benda itu tak masuk ke dalam qalbu, tak masuk dalam hati kita? Jadi perlukan hati yang lembut. Itu yang pertama, kebinasaan yang pertama.
Pakat-pakat kita beringatlah. Pakat-pakat saling ingat, mengingati. Yang pertama, yang kedua apa? Bahawa di dalam membanyakkan makan itu fitnah bagi segala anggota. Makna banyak makan yang halal ni menyeronokkan anggota kita buat benda sia-sia ataupun haram. Itu kebinasaan yang kedua, akibat daripada makan berlebihan. Makan berlebihan, iaitu akan menggalakkan, memberi semangat kepada anggota kita ni buat benda sia-sia ataupun buat benda haram. Anggota kita tak berminat nak buat taat, dia jadi lemah, jadi lesu, jadi longlai nak buat taat, tapi dia semangat nak buat benda yang sia-sia ataupun haram. Itu akibat daripada makan berlebihan. Ini dah Imam Ghazali kata, kena percaya je lah. Jangan kita kata kita lebih tahu pula daripada Imam Ghazali. Ilmu kita tak ada ilmu, tak ada ilmu langsung. Jadi kena percaya, kena yakin apa yang ditunjuk ajar oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam nak membimbing hati kita. Jadi hati kita ni pun perlu bimbingan. Bukan zahir sahaja, perlu bimbingan. Batin hati kita pun perlu dibimbing. Perlu dibimbing. Ni sedang belajar ilmu yang sangkut paut dengan nak membimbing hati lah ni. Yang ketiga, hari ni lah baru nak masuk hari ni punya cerita lah. Yang ketiga daripada 10 kebinasaan. Yang ketiga daripada 10 kebinasaan, bahawa di dalam banyak makan yang halal, bahawasanya di dalam banyak makan yang halal, sedikit faham dan ilmu. Maknanya payah nak faham ilmu. Maknanya pemikiran kita jadi lemah, pemikiran kita jadi lembab nak faham masalah. Kalau belajar tu sekarang payah nak faham. Sebab tu budak-budak kalau hafal Quran makanan ni dicatu. Makanannya dicatu. Jadi mak bapak yang hantar anak-anak khasnya yang hafal Quran, jangan bising dengan mudir. Pasal anak saya makan sikit, jangan. Sebab dia ada hubung kait dengan pembelajaran mereka. Kalau nak makan banyak-banyak, berhentikan anak kita, bawa balik rumah. Itu dia makan mewah. Begitulah juga orang-orang tu, budak-budak, orang-orang pondok. Kat pondok dia tak boleh jadi, dia tak banyak menghafal kitab, tak banyak menghafal Al-Quran, tapi dia banyak nak menghafal ilmu-ilmu yang lain. Matan-matan contoh, matan yang fiqh kan ada matannya, yang tauhid kan ada matannya, yang nahu kan ada matannya, yang saraf ada matannya. Matan-matan ni makna formula-formula ilmu tu nak kena ngapal. Dapat syair lagi lah payah nak hafal. Jadi dia orang jaga makan dia orang, sebab memberi kesan kepada kepikapan kepikapan pemikiran gitu. Kahwin Arab dengan putih dah, Melayu dengan putih, kepikapan. Jadi siapa nak pick up, maknanya siapa nak pick up kena jagalah makan. Bagi anak-anak kita tu yang sedang belajar hafal Quran lah, duduk pondok lah, tu dia orang tu kering ni, ngaji tu kering ni. Tapi ada yang duduk pondok, masuk besar lidi, keluar besar tempayan. Ada sepondok kering, balik pondok, balik daripada pondok besar tempayan badan. Tu kerja makan. Makan je kerja ni. Kat pondok kita tu mewah makan. Sebab tu yang kurus masuk jadi gemuk. Dah budak tu insya-Allah. Begitu. Jadi yang ketiga, dengan banyak makan ni jadi sedikit faham. Jadi lambat nak faham, payah nak faham. Cakap banyak kali pun tak faham-faham.
Buat contoh begini begitu pun taknya faham-faham, tu lambat faham. Di antara sebabnya banyak makan. Maka bahawasanya perut kenyang menghilangkan cerdik, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata perut kenyang hilangkan kecerdasan fikiran. Dan senyata telah benar Ad-Darani rahimahullahu ta'ala sekira-kira berkata ia Ad-Darani, apabila engkau berkehendak satu-satu hajat daripada beberapa hajat dunia dan akhirat, kalau seandainya dalam diri kamu ada hajat-hajat yang tertentu, ada hajat yang bangsa akhirat ataupun hajat yang bangsa dunia, pesan dia apa? Maka jangan engkau makan hingga didapatnya akan dia. Mana kau kalau berhajat berasa macam nak semayang banyak, jangan makan dulu maknanya. Kalau kau makan kan memang jadi angan-angan lah semayang tu. Gitu. Dia akan melembabkan. Kalau kau ada hajat dunia atau hajat akhirat, kau jangan makan dulu. Kecuali setelah kau dapatkan hajat dunia dan akhirat tadi, baru kau makan. Sebab kalau kau makan dulu, memang payahlah nak dapat apa yang kau hajat tu. Faham tak tu? Sebab bila makan ni dia jadi lemah, jadi lembek, jadi longlai, jadi malas kan. Kita tengoklah macam tarawih tu. Petang tadi, tengah hari tadi berkobar-kobar kita nak pergi semayang tarawih. Nak pergi yang 21 rakaat, 23 rakaat. Semangat kita. Dah buka puasa, jadi apa? Tak pergi dah. Kau pergilah dulu jalan dulu, aku rasa pening-pening rasa kepala. Tu. Jadi betul lah tu ulama cakap. Ada dalilnya. Maka jangan engkau makan hingga didapatnya akan dia. Maka bahawasanya ini kerana bahawasanya makan itu mengubah akan akal. Jadi makan ni dia boleh memberi kesan pada akal, fikiran, kecerdasan. Sebaik kita punya makan lepas kuliah. Kalau makan dulu baru kuliah, tidur okey lagi, takut kosong surau. Baliklah dah makan, niat kita datang luar pun nak makan. Tiba-tiba duk jamu makan dulu, balik dah lah. Sebab tu biasa ceramah dia akan bagi makan lepas ceramah. Kalau bagi makan sebelum ceramah, mungkin salam lah orang nak duduk tunggu. Ceramah malam ni tuan-tuan datang ni ceramah, malam ni ada ceramah, ada forum malam ni. Kita dah siapkan bungkus nasi biryani kari kambing. Tapi sebelum masuk masjid, sebelum mula ambil dulu makanlah. Apa nak makan dulu. Kosong lah masjid. Jawab. Jadi dia kata sabar tuan-tuan, lepas ceramah nanti ada makan. Jadi orang tunggulah. Kalau makan dulu baru ceramah. Kalau tak balik, semua terlentang dalam masjid dekat. Dan ini pekerjaan yang amat nyata diketahui. Orang yang mencubakan dia, benda ni bukan benda main-main. Dah mujarab. Bahasa Arab cakap mujarab. Melayu apa maksud mujarab? Apa maksud mujarab? Kita selalu cakap mujarab. Ubat ni mujarab, berkesan. Maknanya telah dicuba dan berkesan. Itu maksud mujarab. Dah cuba dan berhasil, itu mujarab. Kita baru buat hari ni baru buat jamu. Hari ni baru buat jamu. Lepas tu tak try lagi. Ni mujarab ni. Bohong. Mujarab ni maknanya dah try dan berkesan. Orang kata mujarab, dah dicuba dan berkesan. Kalau dah cuba tapi tak berkesan pun tak boleh panggil mujarab juga. Itu mujarab. Mujarab. Kemudian yang keempat, kebinasaan yang keempat dengan sebab tak jaga perut, banyak makan berlebihan yang halal. Bahawasanya pada banyak makan sedikit ibadat. Jadi ibadat jadi sikit. Nak berehat je kita banyak je.
Ibadat jadi sikit, jadi malas nak ibadat. Bila badan dah berat, malas nak beribadat. Bila malas nak beribadat, sikitlah ibadat. Bila sikit ibadat, sikitlah kebajikan. Sikit kebajikan, sikitlah pahala nak bawa balik akhirat. Sikitlah bekal akhirat kita, sikitlah bekal mati kita. Sebab daripada banyak makan, jadi sikit ibadat. Sikit ibadat, sikit pahala. Sikit pahala, sikit bekalan mati. Orang yang lobakan akhirat, dia sedikit makan, membanyakkan ibadat. Bila banyak ibadat, banyak kebajikan. Banyak kebajikan, banyak bekalan akhirat. Banyak bekalan akhirat, ada harapanlah nak selamat, insya-Allah. Ini kita dosa lagi banyak lagi daripada ibadat. Dahlah kuat makan, maksiat banyak, habislah kita. Dalam makan banyak, bila makan banyak, sikit ibadat, maksiat banyak. Maknanya setiap hari, kalau kita nak buat perhitungan, setiap hari ni 24 jam, kalau nak dibuat hisap setiap hari, benda ni sebenarnya boleh dibuat. Boleh buat. Setiap hari sebelum tidur, kita hisap diri kita. Daripada celik mata pagi tadi sampai nak tidur balik, adakah banyak taat ataupun banyak maksiat daripada taat? Kita yang tahu diri kita sendiri. Tapi kira zahir batin lah. Jangan kira zahir je, kira zahir batin. Maknanya daripada pagi sampai ke malam, maknanya nak banding taat zahir dan batin, mana banyak? Taat zahir batin dengan maksiat zahir batin, mana banyak? Tu kita akan dapat jawapan sendiri. Kalau banyak, andai kata banyak renung, banyak taat, bersyukur dan memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, dengan taufikmu, dengan rahmatmu, kau tolong aku hari ni dapat banyak buat ibadat. Tak apa, itu tak dinamakan ujub. Faham tak? Itu tak nama ujub. Ujub ni kita perasan banyak ibadat dan melupakan itu pertolongan Allah. Itu ujub. Serta kita tidak takut nikmat tu ditarik oleh Allah. Contohnya, saya merasakan hari ni banyaknya aku buat ibadat hari ni, saya tak fikir tentang Allah, saya tak pandang yang itu pertolongan daripada Allah. Saya memandang kehebatan diri saya. Saya kata, wah, hari ni banyak ni ibadat hari ni, hari ni aku boleh buat ibadat banyak. Tak teringat langsung itu semata-mata belas kasih sayang Allah yang memberi taufik kepada kita, pada saya. Dan lagi pula, saya tak takut nikmat ibadat tadi ditarik kembali oleh Allah. Itu namanya ujub. Itu dosa besar. Dosanya lagi besar daripada ibadat yang kita buat. Daripada pagi tadi, contohlah sembahyang sunat subuh, sembahyang subuh berjamaah lagi, lepas tu sembahyang sunat isyraq, lepas tu sembahyang duha pula, lepas tu buat qada solat pula, lepas tu ada baca wirid, lepas tu sedekah sini, sedekah sana, tolong sini, tolong banyaklah. Maksudnya pakang sembahyang zuhur pula. Sembahyang zuhur kau beli abad dia tahiyatul masjid macam-macam lagi tu, pulun buat. Tiba-tiba malam garang, dia rasa hebat hari ni, banyak ibadat kau boleh buat, tanpa mengingat itu adalah rahmat Allah, pertolongan Allah, dan tanpa takut nikmat taat tadi ditarik balik oleh Allah. Maka jatuhlah di dalam penyakit ujub, yang mana dosanya lebih besar daripada kebajikan yang didapat daripada pagi tadi. Malah kata ulama, kebajikan di hari itu dipadamkan oleh Allah. Jadi sisi amalan dia. Jadi seandainya bila kita tengok kita dapat buat taat, puji Allah, alhamdulillah ya Allah. Boleh mengaji sikit-sikit, semayang lebih kurang, boleh buat ibadat, boleh sedekah, alhamdulillah ya Allah, ini semata-mata rahmat kau, alhamdulillah. Macam tu tak apa. Yang salahnya kagum bangga dengan diri sendiri, itu yang salah. Tapi kalau kagum dengan Tuhan yang memberi taufik, itu terbaik, itu dipuji, dan itulah yang disuruh. Alhamdulillah, maha hebatnya Allah, maha kuasanya Allah yang memberi taufik kepada aku boleh buat ibadat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha hebat memberi taufik kepada aku boleh mengaji,
Yang meletakkan aku sekarang dalam majlis ilmu, yang memperdengarkan telinga aku dengan ilmu, yang memperlihatkan mata aku dengan pada kita. Maknanya dia nampak itu anugerah Allah, pertolongan Allah. Itu tak apa, itu terbaik, itu dipuji. Yang tak bolehnya lupa ke Tuhan, lupa ke yang menolong tu, bahkan memandang diri, kehebatan diri, usaha. Tu na'udzubillah. Baik. Sebab ada dulu waktu adalah dulu ada guru tu, dia ada buat buku hisab dia. Bukan hisab mana buku ilmu kikir. Mana dia mengira-ngira amalan dia setiap hari. Dia ada buku. Apa dia buat hari ni, dia tulis. Tulis. Nanti malam dia tengok balik. Hari ni banyak taat ke banyak maksiat. Dia macam tu, sampai macam tu buat. Punya bersungguhnya lah dia. Tu orang-orang pilihan Allah lah tu, bersungguh sampai macam tu. Dia tulis pagi tadi buat apa, sehari tu dia akan tulis. Lepas tu dia semak balik. Kalau banyak dosa, maknanya dia menyesali dosanya, dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Tapi kalau dia banyak nampak yang hari tu yang ditulis tu amal soleh, dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Sampai macam tu dia buat. Nampak ni? Orang syariah. Apalah khabar, tak tahulah. Hidup lagi ke? Wallahu a'lam. Lepas kita balik tu perang kat situ. Lepas balik dah kita perang. Kita duduk sekejap je situ, pergi jalan-jalan main salji, main baling-baling salji dengan orang Arab tu. Lepas tu baliklah sini balik. Duduk sekejap, ni jalan-jalan. Baik, kemudian sedikit makan tadi, sedikit ibadat, kerana bahawanya apabila banyak seseorang manusia akan makan nescaya berat tubuhnya, jadi lesu, jadi lemah, jadi longgar lutut kita, mata pun jadi berat, jadi mengantuk. Dan ghaliblah dua mata, ada tu, dan ghaliblah dua mata, makna menang dua mata ni. Berat makna tidurlah tu, ghaliblah dua matanya. Ngantuklah mata, mudah nak faham. Dan lumpuh segala anggota jadi lumpuh nak buat ibadat. Lumpuh nak buat ibadat. Lumpuh nak buat ibadat. Dan ghaliblah dua matanya dan lumpuh segala anggotanya, maka tiada datang daripadanya suatu melainkan tidur. Makna tiada datanglah daripadanya hamba yang banyak makan ni, tidak ada datang kepada dia satu ibadat pun melainkan tidur je. Jadi faham tak? Maka tiadalah datang daripada hamba yang banyak makan tadi, tidak berhasillah daripada hamba yang banyak makan tadi tu, tak hasil sesuatu melainkan tidur. Dan jika bersungguh dia lawan juga, kenyang-kenyang pun, terik-terik perut pun, mengah-mengah pun, dia lawan juga, bangun juga, maka adalah ia seperti bangkai yang tercampak. Berat tu, seperti bangkai yang tercampak. Ibadat yang dibuat tadi tu, dalam keadaan dia kenyang, dalam keadaan dia mengantuk, dalam keadaan dia lesu tadi, dia buat juga ibadat, baca kat Quran, sembahyang sunat juga dalam keadaan perutnya termengah-mengah. Keadaan matanya berat, perutnya mengah, lepas tu campur sakit perut pula, buat juga tarawih. Seperti bangkai. Apa maksud? Tidak ada nilai, tak ada nilai ibadat yang dia buat. Walaupun dia boleh paksa dirinya beribadat dan keadaan kenyang, dalam keadaan kenyang macam tu, berkilat kulit perut dia, terik dah.
Terik dah kulit perutnya. Dia kata, siapa kata aku banyak makan tak boleh buat ibadat? Boleh buat. Dia pun buat kadang-kadang termengah-mengah, sakit perut, mata berat, fikiran entah ke mana-mana, duk fikir tandas je dalam semayang je, dalam ibadat fikir tandas tu, sakit perut tu. Mana jadi bangkai lah ibaratnya, tak ada nilai lah, ada harga, tak ada harga lah ibadat yang dibuat dalam keadaan begitu. Memanglah boleh beribadat, tapi harganya macam bangkai yang tercampak. Subhanallah. Tengok dia ditunjuk, dia buat perumpamaan macam tu supaya kita nampak kejinya ibadat dalam keadaan begitu. Supaya kita nampak, maknanya tak payah kita perasan lah. Maksudnya kalau kita makan sekenyang-kenyangnya, lepas tu dalam keadaan kita lemah, lesu, longlai, tapi paksa juga, tak payahlah nak perasan kita tu punya ibadat ada nilai. Tak payah perasan, tidak ada nilai. Sebab hatinya entah ke mana, ucuknya entah ke mana, fikirannya entah ke mana, buat dalam keadaan merungut-rungut contohnya, mana nak ada kebajikan? Jadi nak buat dengan tenang. Sebab tu syarat nak buat ibadat ni, di antara syarat dia kena sabar. Kena sabar. Waktu buat tu kena sabar. Kalau tak sabar, nak cepat sudah ke contohnya, tergopoh-gapah lah kita. Tak berkualiti lah. Boleh buat tapi tak ada kualiti. Dan sesungguhnya kata qil, apabila ada kamu kenyang perut, maka bilangkan dirimu itu orang lumpuh. Kata setengah ulama, apabila ada kamu tu kenyang perut, maka bilangkan, makna bangsakan diri kamu itu seperti orang lumpuh. Makna lumpuh daripada ibadat. Lumpuh daripada ibadat. Apabila kita kenyang, hendaklah kita mengetahui bahawasanya diri kita tu dah seperti orang lumpuh dah, dengan makna tak boleh buat ibadat. Dan sebenarnya tersebut cerita, bukan cerai kerama. Ceritalah tu. Dan sebenarnya telah disebut cerita daripada Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam, bahawasanya iblis, Yahya Nabi, anak Nabi Allah Zakaria, iblis nyata baginya. Iblis tu, kata Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam, Nabi Yahya, dia kata apa? Bahawasanya iblis laknatullah itu nyata baginya iblis, dan atasnya iblis beberapa pengkail daripada tiap-tiap sesuatu. Mana iblis ni dia ada penggait, pengail. Jangan kita je mengail, iblis pun mengail juga. Iblis pun dia ada pengail dia, tapi umpan dia biasa kena lah, dia tak kumpau. Kita ni mengail si kumpau je. Iblis kail jarang kumpau. Maksudnya kalau iblis kail, memang kenalah kita. Ghalibnya memang kenalah maksudnya. Memang terumpan lah kita. Makan umpan lah maknanya. Gitu. Tapi tuan-tuan jangan pula kata, nak pergi mana tu? Pergi mengail. Macam iblis korang ni. Jangan macam tu. Jangan tuan. Lama kerang. Janganlah. Dia kata dalam kitab sebut mengail, kail. Orang ada kail ni sama macam iblis pula dah. Jangan tu tuan. Jangan orang tu cari rezeki halal, nak bagi makan anak bini, nak cari laru. Ada yang ngail nak menjual, dapat duit sikit-sikit, boleh top up sikit. Jangan memang. Dan atasnya beberapa pengkail, penggait lah kalau kita, penggait nak gait kelapa tu, penggait. Daripada tiap-tiap itu, maka sabda ia Nabi Allah Yahya bin Zakaria
alaihi wasallam bertanya baginya iblis. Jadi ini di antara kelebihan para nabi. Allah Ta'ala mengizinkan mereka itu boleh melihat iblis, laknatullah. Kita jangan cuba, jangan minta nak jumpa, jangan sesekali, jangan jangan minta nak jumpa dengan iblis ataupun nak jumpa dengan setan. Jangan. Pernah satu ketika dulu kawan kita dia nak jumpa iblis, nak jumpa setan, kata ni cerita selepas daripada dia sedar, dapat diselamatkan daripada gila. Dia kata satu masa dulu dia ada teringin sangat nak jumpa setan ni. Aku kalau boleh jumpa setan ni, tengah baru mengaji, semangatlah kan. Kita ni kalau yang baru mengaji, dia jadi semangat. Tu yang semua orang salah tu. Dapat baru sedang mengaji, baru pegang kitab, baru duduk dalam kuliah, siap. Semua orang salah, semua orang jahat, semua orang hina, semua orang keji, semua orang tak betul. Dia tengah semangat. Nanti lama-lama baru dia tenang. Gitu. Baru dia tenang. Tu tengok tutup buku, dia tenang je dia tak popang, dia tenang aja. Tapi kalau baru-baru nak mengaji ni, dia punya semangat lain macam. Lain macam, habis semua orang ditibai. Aku ni tak tutup aurat, masuk neraka lah ni. Bukan main. Betul dia cakap tu, tapi dia tengah semangat, dia tengah naik syekh dia. Jadi ini dia semangat apa? Dia nak jumpa setan. Marah dia dengan setan. Aku kalau dapat jumpa setan ni, tak tahulah kot dia minta ke, sampai buat solat hajat ke, nak sangat jumpa tau. Satu ketika kata dia tengah duduk dalam surau, dalam musalla, dia duduk wirid, duduk bacalah, beribadatlah, dengan semayang ke, duduk baca wirid ke. Tiba-tiba ada seorang tua datang dekat dia. Seorang tua datang dekat dia, maknanya tegur siapalah, buat apa gini. Lepas tu orang tua ni, tak silap cerita, orang tua ni ajak dia turun daripada surau. Dia turun daripada surau, dia tengok dekat tangga surau tadi ada sepasang kasut daripada emas, kata dia. Orang tua tu suruh dia pakai kasut tu. Dia sarung aja, gila terus. Dia sarung je kasut tu, jadi gila dia. Jadi rosak pikiran dia. Jadi meracau tak tentu pasal panah bagan, tak tentu pasal. Habis dia kata, habis semua kat rumah dia, barang-barangnya, TV apa semua habis, hancur lebur dia kerja. Maknanya dah tak normal lah tu kan. Tu jangan minta maksudnya. Sebab dia tu boleh menjelma dengan macam-macam. Orang minta jauh, kita minta jumpa pula dah. Paranormal lain. Paranormal tu dia nak buat konten. Tu kawan dia pinjam telekong mak dia, kau berlakon kau lompat-lompat ke celah semak tu. Ada yang berlakon, ada yang betul. Maknanya ni betul-betul punya. Jadi jangan minta. Allah suruh minta berlindung, bukan minta jumpa. Kita minta jumpa pula dah. Minta berlindung, jangan minta jumpa. Sebab bukan lawan kita setan ni, bukan lawan kita. Bukan lawan kita. Jangan main-main. Ni dapat pula iblis ni lagi lah ketua dia. Jangan nak minta-minta. Aku ni kalau jumpa iblis ni, aku cocok di mata dia. Jangan. Bukan lawan kita. Allah suruh minta berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta berlindung daripada tipu daya kejahatan syaitan. Jangan minta jumpa, bahaya tuan-tuan. Bila Allah lindung kita tu, adalah hikmah dia. Jadi jangan minta. Baik, jadi apa iblis tadi kata? Maka sabda ya Yahya, Nabi Allah Yahya bagi je iblis, apa ini? Apa pengait ni?
Maksudnya Nabi Allah Yahya tanya, wahai iblis, apa benda ni? Kait-kait apa ni? Nak kait apa benda ni? Sembahnya. Berkatalah iblis tadi, inilah ia pengait tadi, inilah dia syahwat. Inilah yang dikatakan syahwat yang aku buru dengan dia, anak Adam. Inilah dia pengait syahwat, kata dia. Nafsu syahwat. Nafsu tu normal, syahwat tu, nafsu dah memang normal lah. Kita nafsu nak makan, nafsu nak tidur, dah memang lumrah lah. Kita manusia ada nafsu nak makan, betul? Jadi nafsu tu tak salah. Yang salahnya syahwat tu, melampau tu. Nak makan tu normal, tapi nak melampau makan, itu yang kata nafsu syahwat tadi tu, melampau tu. Nak tidur, normal lah, kita manusia nak tidur, ni memang nafsu kita. Tapi kalau nak tidur melampau, berlebihan, itu syahwat. Nafsu syahwat nak tidur, nafsu syahwat nak makan, nafsu syahwat nak berharta, dan macam-macam lagi. Jadi katanya iblis, ini adalah pengait syahwat. Aku gunakan alat ni yang namanya pengait syahwat ni untuk akan anak Adam. Kita lah. Sabdanya, adakah engkau dapat bagiku padanya sesuatu? Makna, wahai Yahya, wahai iblis, adakah kau mendapat daripada aku ni sesuatu, yang ni daripada syahwat tadi? Lalu sembahnya iblis, tiada, melainkan bahawasanya engkau kenyang satu malam. Melainkan ada satu malam, kata iblis, dia cakap dengan Nabi Allah Yahya, pernah satu kali, satu malam dalam hidup kau ni, pernah satu malam kau kenyang, kata iblis. Maka kami, kata iblis, beratkan dikau daripada sembahyang. Maka kami beratkan dikau pada malam tu daripada sembahyang. Maka sabda Yahya, Nabi Allah Yahya, sebenarnya bahawasanya tiada aku kenyangkan perutku kemudiannya selama-lamanya. Maknanya, kata Nabi Allah Yahya, itu sahajalah sekali, lepas tu aku tak kenyangkan dah perut aku sampai bila sebab tu sunnah Nabi kata, makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi payahlah kita nak ikut. Kita tak lapar pun kita makan, lepas tu dah kenyang tak tahu nak berhenti. Dah apa tak kita kena kait aja. Saya lah, tuan-tuan, saya tak tahu. Kena kait aja, belum lapar lagi dah makan, lepas tu makan pula tak tahu nak berhenti pula. Dah kenyang pun buat tak erti je, sendawa, jalan lagi. Dia bagi isyarat dah, jalan lagi, boleh lagi ni. Semua muat ayam amari tu takkan selai baju tak boleh selit. Dah terik-terik ni takkan tak boleh selit sikit, boleh selit lagi. Apa taknya kita ni kena kait dengan nafsu tadi tu? Sembah iblis, sebenarnya aku tiada aku nasihat kemudian daripadamu akan seorang selama-lamanya. Maknanya, katanya iblis, lepas ni aku takkan nak pecah lubang lah, mudah faham ni. Lepas ni aku takkan pecah lubang lah pada sesiapa. Dah tahu rahsia. Maka inilah pada mereka yang tiada kenyang di dalam umurnya, melainkan satu malam. Inilah Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi kita Muhammad SAW jauh lebih hebat daripada itu lagi, sampai ikat perut dengan batu. Sampai macam tu tahap Nabi SAW. Nak bagi perut tu rasa penuh, supaya tak rasa lapar, tu ikat dengan batu.
Kalau tak ikat dengan batu kan di perut tu dikembang. Bila kembang berhasillah kosong. Jadi hikmahnya ikat dengan batu tu dia jadi terik. Jadi terik, jadi tak adalah berasa lapar, padahal lapar. Dia kalau nak ni macam mana, ikat kain ketat-ketat supaya rasa kenyang je. Nabi SAW sampai macam tu, berikat perut, berikat perut. Tu. Kita mewah apa, makan buang-buang, kita makan sampai buang-buang, sampai pening, tak tahu nak makan apa, punya banyaknya makanan, jadi gaduh makannya pasal punyalah banyak sampai bergaduh sebab banyak makan, sampai bergaduh sebab makan pun bergaduh. Teruknya perangai kita. Maka sabda Yahya, sebenarnya bahawa aku tiada aku kenyang apa aku habis. Maka inilah pada mereka yang tiada kenyang di dalam umurnya melainkan satu malam. Maka betapa dengan orang yang tiada lapar di dalam umurnya satu malam. Bagaimana pula nak dikatakan orang-orang yang tak pernah lapar dalam hidup dia melainkan kenyang sekenyang-kenyangnya. Agak-agak macam mana ibadat dia? Makna sikitlah ibadat. Kalau dah sepanjang umurnya kenyang aja, dah tentulah sepanjang umur lesu, lemah, longlai je kita, lumpuh je kita punya anggota nak buat ibadat. Tu mujurlah ada Ramadan. Terpaksa juga berlapar. Dipaksa berlapar barulah boleh buat ibadat sikit. Barulah berasa ringan sikit nak buat ibadat bulan puasa sebab lapar. Kemudian dan kelima daripada 10 bahawanya di dalam banyak makan itu ketiadaan manusia ibadat. Ketiadaan manis. Ada yang pakai jawi tak? Dalam kitab tu tulis apa? Ketiadaan manis ibadat. Manis ketiadaan manis tu kan ketiadaan manusia salah cetak tu. Garis kat bawah tu jangan conteng-conteng, garis kat bawah elok-elok, buat nota kat tepi tu. Mudah-mudahan yang betulnya tiada manis, makna tak sedap ibadat. Tu adab dengan kitab. Adab nak dobit kitab, kalau ada salah jangan conteng, jangan conteng-conteng, jangan. Gariskan kat bawah tu elok-elok, tulis nombor 1. Apa tu? Buat nombor rujukan 1 kat tepi. Lepas tu tulis mudah-mudahan yang betulnya ketiadaan manis ibadat. Macam tu cara adab dengan kitab. Sampai tu pun ada ilmu ni. Nak betulkan kitab pun ada adab, apatah lagi nak betulkan orang. Nak betulkan kitab yang salah tulis pun ada adabnya, ada akhlaknya. Tak boleh mentang-mentang kitab kita pun itu pun pangkah lah, inilah itulah. Ada ulama kata adab nak dobit kitab, elakkan dobit guna dakwah merah. Ada yang pakai merah ke? Saya main cakap je ni. Ada tak apalah. Kita belajar kan. Mana elakkan dobit kitab dengan dakwah merah. Kita main cakap je ada pula. Makanan apa lepas ni? Saya nak cakap sati lah. Mudah-mudahan ada sati. Allah. Kalau biru tak apa, biru hitam tak apa, merah elakkanlah kalau boleh lah. Tapi kalau dah tak ada, daripada tak dobitkan lupa, dobitlah merah-merah pun. Tu ada banyak adab rupanya je. Hitam biru, merah jangan. Adalah sebabnya tu. Semua ada Islam ni lengkap semua.
Sampai tu pun ada juga cerita. Tulis je pun. Apalah salah? Tak boleh. Islam ni penuh dengan akhlak. Subhanallah. Bertuah kita Allah pilih jadi orang Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita hidup dengan Islam, mati pun membawa Islam. Amin ya rabbal alamin. Jagalah Islam ni baik-baik. Jaga Islam, mana jaga agama dalam diri kita baik-baik. Elakkan merosakkan agama dan membinasakan agama. Merosak agama apa maksud? Buat maksiat. Buat maksiat tu merosakkan agama. Kalau merobohkan agama, murtad. Tu membinasakan agama, murtad. Syirik itu membinasakan, itu membinasakan, menghapuskan agama. Merosakkan agama dengan mana? Melakukan maksiat zahir ataupun batin. Jadi kita kena ingat, kita tanam dalam fikiran kita, setiap kali kita jatuh dalam maksiat, kita telah merosakkan agama. Mana agama dalam diri kita. Apa maksud agama? Kita dah belajar dah dalam kitab Tauhid. Undang-undang yang datang daripada Allah. Itu maksud agama. Kenapa dipanggil Muslim? Kerana Muslim ni adalah orang yang pakai undang-undang Allah di dalam kehidupan dia. Faham baik-baik? Agama bermaksud undang-undang Allah, peraturan-peraturan yang datang daripada Allah. Itu makna agama. Jadi orang-orang yang ambil undang-undang tadi, peraturan-peraturan Allah tadi, dipakaikan pada diri dia, digunakan pada diri dia. Cara bercakapnya cara cakap orang Islam, pakaiannya cara pakaian orang Islam, kalau dia cari rezeki cara orang Islam. Tu maksudnya. Jadi orang yang pakai undang-undang tu di dalam dirinya dipanggil Muslim. Dipanggil orang yang berundang-undangkan agama Allah. Jadi bila kita buat maksiat, tak kisah maksiat kecil ke, maksiat besar ke, maksiat zahir ke, maksiat batin ke, kita dah merosakkan agama tu. Dah rosakkan agama dalam diri kita. Wal'iyadzubillah. Lebih-lebih lagi murtad. Tu membinasakan agama. Tu bukan rosakkan agama, tu binasakan agama. Habis agama. Tinggal dah Islam tu, terlucut dah Islam tu daripada diri dia. Ada kawan kita pandai skipping, dia kata law from Allah. Undang-undang daripada Allah. Jangan main, dia orang pandai cakap orang putih. Law from Allah. Pak belajar orang putih sepatah jadi daripada okay, yes, no, no, yes. Law from Allah. Baik. Jadi tiada manis ibadat. Mana tak manis, lawan bagi manis apa? Lawan bagi manis apa? Pahit. Masam bukan lawan manis. Manis lawan dia apa? Selain daripada manis. Selain daripada manis tu lawan bagi manis lah. Putih lawan dia apa? Putih lawannya segala warna yang lain. Itulah dah lama tak ngaji tauhid. Putih je lawannya hitam, hitam lawannya putih, putih lawannya segala warna yang lain, hitam lawannya segala warna yang lain. Betul. Manis lawannya segala rasa yang lain. Masam pun lawan manis, pahit lawan manis. Maknanya tidak manis buat ibadat, tak ada rasa kemanisan dalam ibadat. Rasa masam je beribadat. Muka pun masam je. Mengaji masam je. Sugul je. Muka macam bala besar. Macam ada orang meninggal. Semayang masam macam ada kematian.
Sugul je, masam aja. Buat ibadat masam aja. Ngadap kitab masam je. Dapat duit senyum aja. Jernih. Dapat duit jernih, bukan main linang lagi muka kita. Tenang. Linang muka. Kat kitab je masam, semayang masam. Makna tak ada manis lah. Jadi bila tak manis nak buat selalu tak? Jadi di antara kunci rahsia orang-orang tu boleh istiqamah beribadat sebab mereka dah rasa manis ibadat. Bila dia rasa manis, rasa sedap, dia nak lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi. Itu rahsia istiqamah. Maknanya kita takkan boleh istiqamah selagi tak ada rasa kemanisan ibadat. Dia tak boleh istiqamah melainkan dia dah rasa manis ibadat. Sebab tu dia nak buat lagi. Kalau tak buat jadi tak selesa. Contohnya kalau tak mengaji tak boleh. Sebab jiwa dia tu, roh dia tu dah biasa dapat kesedapan, kemanisan dalam ibadat. Contohnya menuntut ilmu. Kok mana-mana pun mesti nak ngaji. Alhamdulillah. Siapa yang ada rasa macam tu, alhamdulillah, Allah yang bagi rasa macam tu. Jangan perasan pula Allah boleh tarik balik perasaan tu. Daripada seronok mengaji jadi menyampah, meluat, menyirap nak mengaji. Jangan, rugi kita. Orang yang tak nak mengaji, tak nak belajar agama, maknanya orang tu lari daripada petunjuk Allah. Na'udzubillah. Orang yang makin banyak mengaji, makin banyak petunjuk Allah dia dapat. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, tiada kenyangku masa Islamku kerana aku dapat akan manusia ibadat bagi Tuhanku. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, tiada kenyangku masa Islamku. Mana sewaktu aku masuk Islam, sebab Sayyidina Abu Bakar ni dia dahulunya tidak Islam. Dulunya dia tak Islam. Dia tak meluk Islam dulu. Kemudian daripada dia masuk Islam, dia kata dia tak pernah rasa kenyang dalam Islam. Tu sahabat tiru akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana aku dapat akan manusia ibadat bagi Tuhanku, dan tiada puas dahagaku masa Islamku kerana rindu aku bertemu dengan Tuhanku. Maksudnya betul, dia kurang makan dan kurang minum. Dia kurang makan, kurang minum. Sebab apa? Nak beribadah kepada Allah. Itu maksud dia. Sayyidina Abu Bakar, dia tak pernah jumpa kenyang waktu dia lepas Islam. Sebelum Islam, jangan ceritalah sebelum Islam. Selepas dia Islam, tak pernah rasa kenyang dia. Dan inilah sifat orang yang mukasyafah. Orang yang Allah buka akan mata hatinya dengan rahsia-rahsia, hikmah-hikmah dalam ibadat, ilmu hikmah, mukasyafah. Terbuka benda yang tersembunyi pada dia, terbuka rahsia-rahsia, terbuka. Allah memberi kepahaman pada dia. Sebab ilmu ni kadang-kadang kita boleh dapat dalam kitab, tapi kadang-kadang ada ilmu yang Allah beri bukan daripada kitab. Pengetahuan, kefahaman, di dalam kitab tak dapat, tapi Allah bagi dia luar kitab. Contohnya mana? Pengalaman kita. Pengalaman kita dulu-dulu, kesilapan kita dulu-dulu tu ilmu. Mana kita dah tahu jangan buat macam ni. Kita dah tahu dah, mana kalau buat begini, ini akibat dia. Tu tak ada dalam kitab. Mana orang yang melalui itu sendiri diberi rasa, diberi faham oleh Allah. Jadi jalan ibadat ni telah dirasai oleh para alim ulama. Sebab tu dia bila dikarangkan kitab tu, bila dia ceritakan, disebutkan sebiji-sebiji kena atas kepala kita. Tu ilmu hikmah lah tu. Ni macam Imam Ghazali, bukan dia buat benda-benda ni, tapi ilmu hikmah yang Allah bagi pada dia. Dia boleh ceritakan benda yang ada dalam hati kita, sifat jahat dalam hati kita, perangai tak elok kita, dia boleh cerita. Padahal dia tidak bersifat macam tu, tapi dia boleh cerita. Macam ada pengalaman je,
Jangan jahat sangka dengan orang-orang soleh. Itu ilmu hikmah Allah bagi. Allah bukakan pada mereka mengerti sesuatu. Dan adalah radhiyallahu ta'ala anhu, orang kasyif, orang yang Allah bukakan rahsia-rahsia kepada dia. Dan padanya isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fadalakum Abu Bakrin bi fadli shaumin aw salatin wa innama huwa bi syai'in aw qara fi sadrihi, tiada melebih akan kamu oleh Sayyidina Abu Bakar dengan kelebihan puasa atau sembahyang, dan sesungguhnya iaitu dengan sesuatu yang ditaruh di dalam dadanya, iaitu mukasyafah tadi. Sebab tu dia lebih daripada orang lain. Dia lebih dari orang lain bukan sebab sembahyang. Lain pun ramai orang banyak sembahyang, sahabat-sahabat lain banyak yang sembahyang. Dalam sembahyang khatam Quran. Dalam sembahyang khatam 2 kali Quran. Kita setahun pun khatam kongsi. Alhamdulillah. Khatam lah, alhamdulillah. Dah kita baca 5 muka surat je. Ambil berkat khatam berkumpulan. Dah jemaah apa namanya? Tadarus. Jemaah tadarus ada 30 orang ke 20 orang. Baca sepipi sampai kat kita baca sepipi. Kan dah tak boleh baca dah. Dah habis. Malam besok pula sepipi lagi. Mana baru selai. Jadi dalam bulan Ramadan berapa line je kita baca? Lepas tu khatam lah. Jalan orang mendada dah. Khatam lah. Rupa khatam berkumpulan. Tak apalah. Bukan tak elok, baguslah. Tapi khatam dalam bentuk kumpulan yang betul-betulnya baca sendiri daripada juzuk awal hingga 30 tu. Itu baru kata khatam yang betul-betul. Tak apalah. Daripada tak baca langsung. Itu hikmah berjamaah, nampak? Dengan ada kumpulan kita semangat nak baca Quran. Daripada tak baca langsung dapat juga baca 5-6 line setahun. Jadilah. Tapi jangan puas hati pula. Jangan sombong pula dengan orang tak baca. Tengok orang ni, sahabat ni, dalam semayang khatam 2 kali 3 kali Quran. Macam mana tu? Itu orang panggil karamah yang Allah bagi pada dia. Orang kalau dia dah syok, dia dah lazat buat ibadat, dia tak rasa dah benda tu lama. Bila orang tu dah dapat asyik tu, dia dah dapat asyik, syok, seronok, dia tak rasa lama. Biarlah 2-3 jam, dia rasa sekejap aja. Kita syok dengan urusan dunia kita, kita tak rasa masa tu dah nak ujung tahun dah. Betul? Kita syok dengan dunia kita, fikir nak kaya, fikir nak mewah, kau nak kejar orang tu dah lebih kaya, tak dia jadi, nak kejar pula yang tu, nak kejar pula yang ni, mikir yang ni, mikir yang tu. Syok dengan memikirkan tu, tak sedar dah nak ujung tahun dah. Sebab apa tu? Sebab syok punya pasal. Sebab dia rasa syok, dia jadi tak berasa lama. Sekejap seminggu, kejap seminggu, dah bulan nak masuk bulan 12 dah, 2024 pula dah. Kelip sibuk hari-hari cerita pasal kau kerja apa, kau nak makan apa, kau nak fikir anak sekolah, fikir nak bayar ni, fikir nak bayar tu, fikir nak bayar hutang ni, fikir nak bayar tu, fikir masalah ni, fikir dah hujung tahun. Nampak tak? Sebab dia ada syok tu jadi begitu. Jadi orang-orang tu sahabat-sahabat Nabi tu, Rabi'atul Adawiyah 300 rakaat sembahyang sunat setiap malam. Agak-agak 300 rakaat berapa lama? Kalau baca yang ringkas-ringkas pun agak-agak berapa lama? 300 rakaat, bukan 3 rakaat. Tapi mereka tak rasa benda tu membosankan. Dia jadi syok. Macam kita lah main handphone 5 jam, kan mana ada berasa. Nak tidur, kejap, swipe. Rupanya dah 3 jam lah. Sebab syok punya pasal. Mudah-mudahan Allah tukarkan syok kita ni, yang syok entah tentang apa-apa benda tu, mudah-mudahan Allah gantikan dengan syok melakukan amal soleh. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah bagilah kemanisan ibadat, tak banyak sikit, bagilah rasa sebelum mati.
Mudah-mudahan kita boleh istiqamah nak buat. Kita rasa seronok nak mengaji, bila tak ada kuliah kita rasa kekosongan. Tu alhamdulillah lah, tu dah ada benda baik lah dalam hati. Tapi ingat, itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Jaga baik-baik, jangan sombong, jangan takabur, pastikan hati sentiasa bersih. Kena kawal hati kita ni, memang kena sentiasa kena kawal aja ke mana-mana. Jangan ada benda yang mengotorkan hati kita. Jangan. Usaha kalau ada, cepat-cepat taubat, cepat-cepat istighfar. Jangan simpan lama-lama. Kan kata perumpamaan, seorang murid dia bertanya kepada siapa? Macam saya kirim dalam grup tu. Dia kata seorang murid bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bukankah amalan berzikir, berwirid itu akan mendekatkan seseorang tu kepada Allah ataupun menjauhkan syaitan? Dengan banyak wirid, banyak berzikir akan menjauhkan syaitan. Syaitan akan tak suka duduk dekat. Lepas tu katanya Tuan Guru Imam Al-Ghazali, mana Imam Ghazali berkata, menjawab soalan murid dia tadi, bahkan memang betul begitu, memang benar begitu. Tapi kemudian murid dia tanya, tapi ada kemusykilan, kenapa ada di kalangan hamba-hamba Allah yang makin dia banyak berzikir, berwirid, syaitan makin seronok datang dengan dia? Syaitan masih seronok datang pada dia. Lalu Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membuat perumpamaan, macam mana kalau kita halau anjing, kalau kita halau anjing supaya pergi jauh daripada rumah kita, kawasan rumah kita, kenapa datang balik? Padahal dah halau, kenapa datang balik? Kata Imam Ghazali, macam mana anjing tadi nak terus pergi dan tak kembali lagi, sedangkan dalam rumah kita tu banyak tulang-tulang. Faham tak perumpamaan tu? Macam apa taknya, kalau bahasa kita, apa taknya anjing tu datang semula? Kerana dalam rumah kita masih ada tulang tu, tulang yang mana tulang ni kegemaran anjing tadi. Walaupun kita halau dia, halau dia akan datang balik sebab ada dia punya makanan. Begitulah hati ni. Makin banyak mengaji, kita mengaji, patut syaitan lagi. Majlis ilmu kan? Majlis ilmu ni majlis zikir lah ni. Ini majlis ilmu, bukan zikir tu bermaksud la ilaha illallah saja. Majlis ilmu tu ada majlis zikir. Tapi kenapa masih lagi datang hasutan-hasutan syaitan pada diri kita? Imam Ghazali kata sebabnya dalam hati kita masih lagi ada sifat-sifat kotor. Dalam hati kita masih lagi ada sifat-sifat kotor. Sebab tu syaitan, walaupun kita dah semayang, mengaji, baca wirid, macam-macam lagi, tapi syaitan masih datang juga, ganggu juga, hasut juga kita buat benda pelik-pelik. Kenapa? Kerana dalam hati kita masih ada kesukaan dia tadi tu. Maka kena buang. Kena buanglah. Kena usaha buang. Taubat sungguh-sungguh. Taubat sungguh-sungguh lah. Taubat lah cara dia. Kemudian banyakkan berdoa, banyakkan selawat. Macam itulah, usahalah mengaji. Cukuplah situ. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita amalkan segala ilmu yang pernah diberi oleh Allah. Diberi taufik untuk beramal supaya ada perubahan zahir dan batin kita semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan hati kita semakin hari semakin baik, lidah kita semakin hari semakin baik, mata kita semakin hari semakin baik, telinga kita semakin tak senang dengar tentang aib orang. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah ampunkan sekalian dosa-dosa kita, ibu bapa kita, anak-anak dan isteri kita semua, isteri-isteri kita semua, anak-anak kita semua, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, orang yang buat baik dengan kita, orang yang doakan kita. Begitulah juga orang yang tak baik dengan kita sedangkan dia Muslim, orang tak senang dengan kita sedangkan dia Muslim, orang yang hasad dengki dengan kita sedangkan dia Muslim, mukmin, mudah-mudahan turut mendapat keberkahan, turut diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang soleh, yang solehah, yang jauh lebih baik daripada kita. Mudah-mudahan dapat kita mengambil, menumpang kebaikan daripada kesolehan mereka itu, insya-Allah. Amin ya Rabb.
rabbal alamin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki oleh Allah, rezeki rohani, rezeki jasmani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang sedang belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah, sama ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh-solehah, keturunan yang terselamat daripada fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merezekikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan kaki kita di atas perjalanan menjadi penuntut ilmu yang ikhlas. Mudah-mudahan kita diberi syahid oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan seandainya adalah pahala dengan ibadah, dengan majlis ilmu yang kita laksanakan malam ni, mudah-mudahan Allah sampaikan, Allah kirimkan kepada orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kasih yang dah pergi. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada mereka sebagai kebajikan yang meringankan bebanan mereka di sana. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Dan kita doa mudah-mudahan Allah memberi kemenangan ke atas umat Islam, khususnya di Palestin, dan menjahanamkan, menggagalkan, mengkalahkan orang-orang kafir harbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendatangkan pertolongan dengan rahmat Allah, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah salah silap, kekurangan, minta ampun maaf banyak-banyak. Saya bukan orang yang sempurna. Saya ni ibarat lampu suluh, duk menyuluh orang lain, sedangkan diri saya duduk dalam kegelapan. Jadi jangan lupa doakan saya jadi orang baik-baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi ikhlasan jamila. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Hujan. Kita tak buat payung. Berhenti dah? Oh, bunyi kipas bunyi kipas. Alhamdulillah, semua terima kasih semua, insya-Allah. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Amin. 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 Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Yang maksud dari tulang-tulang tu bukan cerita dunia. Mana? Yang maksud tulang-tulang tu. Bukan cerita dunia. Benda-benda tulang-tulang tu benda-benda tak elok lah tu. Makna apa yang disukai oleh anjing, tulang, benda kotor, maka masuk dalam erti benda kotor tu dunia. Cinta dunia, maksiat, masuklah tu dalam kata benda kotor tadi tu. Sifat mazmumah dalam hati kita, ada hasad, ada dengki. Itu yang menjadikan syaitan berminat nak kembali. InsyaAllah Allah tolong, mudah-mudahan Allah bantu, Allah selamatkan, Allah bimbing kita semua dengan berkat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Imam Ghazali. Mudah-mudahan dengan berkat kita mengaji kitab dia, mudah-mudahan dapatlah keberkahan, mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan besok di hari kiamat Imam Ghazali panggil nak bagi syafaat, mudah-mudahan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibih. Jom teman sarapan. Jom teman sarapan. Jom sembang-sembang sambil makan.
Abang Man, saya belum sempat nak pergi. Abang Man dah tak ada dah. Sana? Belum sempat nak pergi. Nanti kalau Abang Man tak ada dah kena beli mahal. Dah tak ada diskaun. Abang Man kalau ada, silat-silat dapat makan free. Abang Man dah resign lah. Tu yang tak syok tu. Dah. Abang Man dah resign. Sebulan. Tak. Alhamdulillah. Selamat malam, selamat rehat. Selamat rehat semuanya. Selamat rehat semuanya. Mohon notis. Ya Allah, amin. Oh, bukan. Abang Mi, abang Dia Abang Minudin. Kebangi. Ada kerja. Oh, kerja dia lah tu kalau ke Bangi, kerja dia. Ada Kebangi dia. InsyaAllah terima kasih semua. Selamat rehat. Yang tap screen, yang share. Ya, terima kasih. Tapi kau bawa. Ni Mori. Tender 3 bulan ke apa? Tender 2 bulan. Susraya ni Mori. Tender berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah wa ala barakatuh. Jemput makan Buat apa banyak man? Makan apa? Lihat. Tengok dia tanya makan apa. Kerja ganti tu orang ni. Ya betul sah. Jadi macam tu mana boleh nampak? Makan kacang kuda je lah. Pemunjur ada kacang kuda. Kenyang makan. Kan tadi dah belajar. Dia orang ni terus beramal. JK surau ni siang tadi rasa dia dah semak bab apa baca malam ni. Sebab tu dia bagi kita makan kacang aja malam ni. Kan kita nak komplain, dia kata bukan tadi belajar jangan makan banyak. Sebab tu lah kita bagi makan kacang kuda je. Bismillah. Orang tadi mesti balik terus lah. Yang dekat Lupa Kerubung tu. Ni tadi tingkap nasib baik boleh naik balik. Tidak hujan dengan penuh air yang. Tingkap. Dia ada problem dekat. Sangkut. Driver ni. Betul. Dekat Kadang dia punya dalam itu ada tengok YouTube cara dia bersihkan. Kadang dalam tu ada karat dia macam current tak lalu ke apa. Buka tu bersihkan balik. Apa tu? Tingkap. Kita Malaysia biasalah. Malam Ustaz Atta ada majlis kan. Malaysia kalau 5 tahun pakai dia punya tingkap tu. Habis. dia kalau Maman kita Maman kita Jepun. Maman kita Jepun tak apa lah. dia kalau Izora Saya adalah kita Malaysia. 5 tahun pun Pinjam pula tu. belum tentu. Dah kita Malaysia pinjam lagi Maman. Alhamdulillah. Moga Allah sampaikan kebajikan pada hamba yang bagi kita gunakan kenderaan. Mudah-mudahan setiap pusingan 4 roda tu jadi pahala untuk dia, insya-Allah. Saya pernah kena tegur tak? Kalau kadang zikir pakai tasbih tu, ada seorang hamba Allah ni dia lagi. Kata jaga adab dengan tasbih ni, jangan letak kat kemaluan tu. Tengah-tengah mana. Tunggu. Kat jalan Kelengkang. Maknanya setiap benda yang ada sangkut paut dengan ibadat, kita kena muliakan dia. Jangan sugi. Jangan main baling-baling, jangan letak. Sehingga kata ulama kalau nak buang kayu sugi yang kita dah pakai, kena koyak-koyakkan dia. Sehingga tak nampak dah di situ kayu sugi. Sebab memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang sangkut paut dengan ibadat semua mulia. Jadi kena jaga lah maksudnya. Kitab tak boleh kita nak bawa parah-parah pinggang. Kena bawa atas daripada pinggang, makna parah dada. Kalau boleh berwudu. Walaupun bukan Quran. Sebab dia benda mulia. InsyaAllah Azman, selamat malam. Edit dulu. Nanti kirim kawan-kawan boleh tengok balik. InsyaAllah. Terima kasih.
Moga Allah sampaikan pahala kebajikan. Oh dah habis dah. Mana abang tabah tadi? Boleh pergi. Banyak lagi kelas-kelas lain ni belum berhenti. Boleh pergi. Boleh terbang ke taman syurga yang lain. Tidur sana juga. Abang try kerja dengan budak Pais sana Pais. Aku macam tu. Top utara Sempoi kat Serubung. Kat Kebun Jaya ni. Kat Kebun Jaya ni. Dalam kan? Dia yang bukit Budak sekali. Apa benda? Sebelum sempang tu. Yang aku beritahu tu. Ramai. Masuk sempang tu kau nampak kedai. Kedai yang viral dia kerja ni. Apa kerja apa? Sup utara. Utara dah Pais. Oh Pak Benali. Ha. Dia yang selamatkan saya accident dulu. Masa saya accident tu, dia yang tolong angkat saya buat tepi. Rupanya jadi member motor. Lama main motor. Lepas tu ada sekali tu jumpa sembang-sembang. Dia kata, Ustaz dulu Ustaz accident kan dekat tu kan. Saya lah yang tarik Ustaz tu. Oh iya ke? Masih. Yang dekat tu, yang Avanza U-turn tu. Oh. First time accident. Bangga itu lah. Avanza Dia kan aktif. Avanza U-turn.